Okey. Okey. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan puan, apa khabar? Semoga hari ini tuan dan puan sedang dalam keadaan baik. Saya mohon tuan dan puan bantu untuk maklumkan sekiranya tuan dan puan kebetulan lalu di video ini, sekiranya suara dapat didengar dengan jelas. Jadi tuan dan puan akan dapat akses kepada video ini yang saya ambil peluang untuk muat naik ni di page Nur Aminah Omar, dan pada masa yang sama juga di profil Nur Aminah Omar. Jadi untuk itu tuan dan puan, semoga hari ini tuan dan puan juga terus dapat orang kata meneruskan perjalanan rancangan hari ini. Dan saya mengambil kesempatan untuk sebentar beberapa poin untuk dibincangkan pada petang ini. Jadi saya harap tuan dan puan dapat akses dan juga mendengar dengan jelas untuk video kali ini. Baik. Jadi untuk itu tuan dan puan, hari ini saya letakkan satu tajuk yang ringkas tentang menetapkan tujuan. Jadi tajuk pun ringkas, bagaimana pendekatan yang kita boleh gunakan secara ringkas ni tadi yang saya sebut tadi. Jadi dalam sesi sebelum ini saya ada kongsikan tentang bagaimana kalau kita nak gunakan dalam merancang dalam perancangan kita itu, bagaimana kita nak memastikan supaya kita dapat mengembangkan lagi atau memberikan lebih kepada hanya dari sekitar satu keadaan atau satu keadaan di mana kita kata kenapa ataupun apakah yang menyebabkan rancangan-rancangan kita, atau dengan kita merancang itu menjadikan sesuatu perkara itu lebih besar. Jadi idea-idea yang kita akan bawakan itu menjadi lebih besar. Jadi antara perkara yang saya bawakan dalam perbincangan sebelum ini, apabila kita merancang sebenarnya tuan dan puan, ada satu pendekatan yang ringkas yang tuan dan puan boleh gunakan, dan ini juga adalah pendekatan yang saya dapati praktikal dan dia agak mudah untuk kita faham. Jadi setiap kali apabila kita kata kita ingin menjalankan sesuatu, kita ingin mencapai sesuatu melalui aktiviti tertentu yang kita lakukan, sama ada dalam personal plan ataupun business plan tuan dan puan, ada satu mindset penting yang kita ada, iaitu kita fikirkan apa yang kita nak capai daripada apa yang kita buat, dan apa yang kita nak capai daripada apa yang kita buat. Jadi dia konsepnya adalah what do I achieve from what I do and through what I do. Jadi perbincangan ni dia ringkas saja kerana kita kata kita nak memudahkan. Jadi dengan mudahnya, contoh tuan dan puan, kita boleh gunakan perkara ini dalam bentuk menyusun perjalanan kerjaya, ataupun kita kata kita nak menyusun perjalanan perniagaan. Jadi secara peribadi kita semua mesti ada orang kata satu kemahuan ataupun satu kehendak yang kita nak capai. Contohlah tuan dan puan, katalah saya bekerja sebagai seorang guru contoh. Jadi apakah yang saya dapat daripada kerja sebagai seorang guru itu? Pertama sekali kita tak boleh nafikanlah. Satu, kita kata kita nak ada pendapatan, kita nak ada income. Kita nak ada pendapatan, kita nak ada income. Pertama, mungkin kita kata secara langsung daripada kerjaya sebagai seorang guru tu kita nak dapat pendapatan, dapat gaji. Jadi tak adalah kata saya mengajar ikhlas je, saya jadi, sebab hakikatnya memang begitu. Jadi kita tahu, baik kita jadi guru, kita dapat ada pendapatan daripada gaji yang dibayar tu tadi. Katalah satu. Kemudian kedua, mungkin kita kata daripada kerjaya ini juga, saya mendapat kepuasan kerana saya mengaplikasikan, menggunakan kemahiran-kemahiran yang saya ada. Mungkin kita ada 2 atau 3, jadi kita boleh senaraikan semua. Daripada kerjaya kita itu, apa yang kita mahu capai.
Dan seterusnya melaluinya apa? Contoh, melalui kerjaya saya sebagai seorang guru, saya dapat berkawan-kawan dengan lebih ramai guru-guru lain. Contoh, melaluinya. Bukan secara direct saja, tapi melaluinya. Jadi kalau dengan sebagai seorang guru saya ada kawan-kawan di sekolah, tetapi melalui from and through. Jadi through tu melalui kerjaya kita sebagai guru itu, saya dapat melebar luaskan kawan-kawan saya, jaringan kawan-kawan saya itu bukan hanya di sekolah tetapi di sekolah-sekolah seluruh Selangor contoh. Jadi apa lagi? Dengan jaringan itu apa? Dengan jaringan itu, maka saya dapat meningkatkan keupayaan saya sebagai seorang individu, sebagai seorang guru, dan mungkin saya sendiri, katalah contohnya, saya mungkin seorang ibu, seorang ayah di rumah, yang mana saya dapat idea-idea yang banyak daripada melalui kerjaya perguruan saya. Atau kita kata melalui kerjaya perguruan itu, saya sebenarnya dapat membina satu peluang baru, keupayaan baru pada masa akan datang apabila saya mencapai umur, katalah bila saya mencapai umur yang lebih tua, saya mempunyai lebih banyak pengalaman. Contoh begitu. Jadi dia kena ada dua objektif yang kita mahu capai dari dan melalui kerjaya itu tadi. Jadi kalau katalah dalam perniagaan contoh tuan dan puan, katalah kita berniaga kecil-kecilan, katalah kita berniaga di pasar malam. Daripada perniagaan pasar malam kita itu sebenarnya pertama sekali kita dapat pendapatan. Kita nak ada keuntungan. Jadi melalui pendapatan dan keuntungan itu sebenarnya saya ada cita-cita yang lebih besar. Cita-cita yang lebih besar. Jadi bila pendapatan tu sudah tentulah kita kata kita ada keupayaan untuk menyediakan keperluan ahli keluarga kita, kita ada pendapatan tu tadi. Jadi melalui perniagaan tu apa? Melalui perniagaan itu mungkin kita kata melaluinya saya dapat berkenalan dengan lebih ramai usahawan. Contoh, saya melebarkan jaringan keusahawanan contoh. Jadi lanjutnya tanya lagi, jadi kenapa? Kalau jaringan dah banyak, kenapa? Jadi tuan dan puan, apabila kita kata kita menetapkan tujuan kita untuk satu-satu perkara, selain daripada apa yang saya dapat secara langsung daripada apa yang saya lakukan itu, mesti ada apa yang saya akan dapat melaluinya. Jadi contoh, kalau katalah saya sebagai seorang jurulatih freelance, saya katalah freelance trainer, maksudnya saya boleh engage sahaja dengan mana-mana. Jadi daripada kerja-kerja freelancing itu saya dapat pendapatan, betul. Jadi dengan pendapatan itu saya gunakan untuk contoh untuk memenuhi keperluan-keperluan secara spesifik lah. Katalah keperluan untuk orang kata keperluan peribadi, keperluan tambahan untuk membantu keluarga contoh. Tetapi melalui aktiviti sebagai jurulatih freelance itu tadi, ada lagi banyak perkara-perkara lain yang saya nak capai. Contohnya, saya dapat meningkatkan keupayaan saya ataupun kemahiran-kemahiran baru, termasuklah kemahiran dalam menyampaikan ilmu. Jadi daripada situ saya boleh explore, saya ada keupayaan untuk tahu potensi-potensi lain yang mana saya boleh gunakan pada masa akan datang. Jadi dia lebih daripada sekadar apa yang kita dapat daripada apa yang kita lakukan, tetapi dengan apa yang kita lakukan itu melaluinya apa lagi? Mungkin saya kata saya dapat berkenalan dengan lebih ramai professional trainer contoh. Dan dengan itu saya dapat menjalankan projek-projek yang lebih besar. Kan? Jadi itu antara orang kata pendekatan yang paling ringkas. Yang saya yakin kita semua, maksudnya apa sahaja yang kita lakukan itu dapat memberikan satu idea yang kita boleh bina dari idea sedia ada. Jadi pengembangan kita itu bukan kerana kita berkembang apa orang kata berkembang syarikat, bukan hanya kerana kita berkembang dengan ada banyak cawangan, tetapi diri kita juga, minda kita ni juga akan berkembang dari masa ke semasa mengikut bersama-sama dengan apa yang kita lakukan. Jadi dia ringkas sebenarnya tuan dan puan. Pendekatan ni orang kata sangat praktikal, simple saja. Jadi contoh kalau saya kata apa tujuan saya sambung, contoh tuan dan puan, sambung belajar master contoh. Okey, katalah tujuan secara langsung, tujuannya adalah supaya meningkatkan credibility diri saya sebagai seorang business advisor contoh. Melaluinya apa?
Melaluinya, saya dapat mengakses hubungan bersama rakan-rakan yang mengambil program MBA yang sama secara profesional, dan mereka bukan bidang keusahawanan, bidang professional managers yang dilantik dalam syarikat mereka. Melalui program MBA yang saya ambil itu juga, saya dapat menggunakan kelulusan ini untuk meningkatkan lagi tahap pembelajaran saya secara peribadi. Jadi kita akan, bila kita buat macam tu tuan-tuan dan puan, kita soal diri kita, makin lama kita akan ada banyak idea-idea baru, potensi-potensi baru yang kita bina daripada idea dan potensi sedia ada. Jadi dia ringkasnya tuan-tuan puan. Jadi insya-Allah saya yakin tuan-tuan puan dengan sedikit orang kata olahan, dengan sedikit twist sedikit saja apa yang tuan-tuan puan sedang lakukan, kita akan nampak kita ada satu aspirasi yang lebih besar daripada yang sedia ada. Jadi setiap kali, jadi kuncinya satu saja, setiap kali kita ada lakukan sesuatu perkara, kita tanya dua soalan ini. Pertama, kita tanya apabila saya buat ini, apa yang saya dapat? Itu satulah. Kedua, melalui apa yang saya buat ini, apa yang saya akan dapat. Jadi dia pergi jauh sikit. Dia tak berhenti dekat situ. Contoh kalau kita kerja, okey, nak dapat gaji, nak dapat pendapatan, itu saja kan. Bila dapat gaji, dapat pendapatan, apa nak guna dengan gaji dan pendapatan tu kita tahulah. Tetapi melalui kerja saya ni, apa lagi yang saya boleh buat? Jadi bila kita tanya soalan-soalan begitu, tuan dan puan, kita sebenarnya akan mencabar diri kita sendiri. Kita cabar diri kita sendiri. Kita tak payah tunggu orang lain cabar. We don't need to wait for other people to challenge us, but we ourselves create our own challenge. Jadi bila kita create our own challenge, itu yang kita akan move. Jadi tak ada masa kita macam, kalau kita down pun kita akan sekejap, kalau kita sedih pun kita akan sekejap, dan kita akan jadi sibuk, tak sempat nak melihat perkara-perkara buruk. Jadi kita akan fokus kepada tenaga yang positif, tenaga yang baik, kita fokus kepada potensi, dan kita fokus kepada membina idea-idea baru daripada idea sedia ada. Jadi kadang-kadang kita kata susahlah nak cari idea baru. Sebenarnya idea tu dah ada, kita kena bina lagi daripada situ. Boleh tuan-tuan puan. Jadi dia ringkas saja. Kali ini saya kongsikan tentang pendekatan yang ringkas yang semua orang boleh buat. Kita tanya saja dua soalan. Apa yang saya dapat daripada apa yang saya buat? Apa yang saya dapat melalui apa yang saya buat? What do I get from what I do? What I get from what I get through what I'm doing. Jadi kadang-kadang kita kata asyik what I get, betul, kerana bila kita dapat tu tuan dan puan, kita akan ada rasa satu kepuasan, dan selepas itu kita mahu lebih lagi. Bila lebih lagi kita akan memberi tuan dan puan. Jadi bila kita memberi itu melalui apa yang kita buat itu tuan dan puan, kita akan ada rasa keterujaan untuk memberi yang lebih baik. Kalau kita kata kita sebagai guru, kita nak memberi ilmu yang lebih baik, ataupun cara penyampaian yang lebih baik. Kalau kita kata kita jadi usahawan, orang bisnes, kita juga nak menjalankan perniagaan itu lebih daripada keperluan kita saja. Dia satu persatu tuan dan puan. Sebab kadang-kadang kita kata, oh selfish lah kan, asyik fikir apa yang saya dapat, betul. Tetapi tuan dan puan, apabila kita menyayangi diri kita, kita mengenali diri kita, kita mengakui apa yang kita perlukan, selepas itu kita bina idea atas idea kita, maka kita nampak bahawa ia sebenarnya akan memberi manfaat yang lebih banyak kepada orang lain di sekeliling kita. Jadi kita bina daripada satu kepada satu. Tetapi mindset tu kita dah ada kan tuan dan puan dah. Saya yakin tuan dan puan dah ada satu keadaan di mana tuan dan puan sentiasa mahu memberi yang terbaik kepada orang lain. Mungkin bermula dengan ahli keluarga kan, kemudian bermula dengan ahli masyarakat, dan kemudian seterusnya kepada kumpulan manusia lain yang lebih besar. Jadi tuan dan puan tak mengapa kerana kita kata kita bermula dahulu, dan selepas kita mula kita baiki lagi. Jadi yang penting kemahuan kita untuk bermula. Jadi kita mulakan dengan yang ringkas saja. Kita mula dulu dengan bertanya, what I want to achieve from what I do. Apa yang saya nak capai? Apa yang saya nak dapat daripada apa yang saya buat? Dan kemudian, apa yang saya nak capai melalui apa yang saya buat? Dan soalan yang kedua ini sangat penting kerana dia membolehkan kita membina idea-idea baru, meningkatkan keupayaan-keupayaan baru daripada apa yang sedia ada.
Jadi insya-Allah tuan-tuan puan, dari masa ke semasa saya akan buat naik video-video pendek di page ini, dan semoga ia sentiasa dapat capai kepada masa tuan-tuan puan, dan semoga usaha kita, tak kira lah kita berkerjaya ataupun kita menjadi usahawan, kita memiliki perniagaan, ia sentiasa memberi kebaikan kepada diri kita dan orang sekeliling. Kalau baik kepada orang sekeliling sahaja tapi tak baik untuk kita, lama-lama kita pun tak dapat berfungsi dengan baik. Jadi begitulah. Jadi untuk itu tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi. Assalamualaikum.